Pada zaman dahulu, ada seorang tino yang diberi kemampuan yang luar biasa, iaitu boleh meramalkan masa depan dan boleh membuat sesuatu perkara di luar kemampuan dia. Dia diberikan anugerah tu secara tiba-tiba. Mary J. Venture atau dikenali sebagai Molly yang lahir di Massachusetts, Amerika Syarikat pada 16 Ogos 1848. Selepas tu dia berpindah ke Brooklyn, New York. Semasa berusia 7 tahun, ibu Molly meninggal dunia dan ayah Molly berkahwin lain dan langsung tidak mempedulikan Molly dan adik-beradiknya yang lain. Molly ada 2 orang lagi adik-beradik, jadi ketiga beranak ni dibesarkan oleh ibu saudara dia yang bernama Susan. Pada 1864, sewaktu Molly berumur 16 tahun, berlaku kemalangan yang tak diduga apabila Molly tercampak daripada kuda yang dia tunggang dan terhantuk dengan batu. Akibat dari kemalangan itu, tulang rusuk dia patah. Belum hilang trauma jatuh kuda tu, geng. Sekali lagi, Molly terlibat dalam kemalangan pada bulan Jun 1965, iaitu setahun setelahnya. Waktu tu, dia baru sahaja pulang daripada membeli alatan perkahwinan sebab dia ni nak nikah. Sewaktu dia pulang, dia ni terjatuh dan baju dia ni tersangkut dengan kereta kuda yang dinaikinya dan dia diseret jauh, geng. Akibat dari kemalangan tu, dia tidak sadarkan diri dan tulang rusuk dia patah lagi, geng. Kesan kemalangan yang kedua ni lagi teruk, geng, kerana Molly tidak lagi mampu bangun dari atas katil dan dia hanya terbaring atas katil buat selama-lamanya. Keadaan itu menyebabkan pasangan Molly membatalkan majlis perkahwinannya. Okey, di sini misteri bermula, geng. Molly ni ada tabiat pelik tau. Dia jadi toksik atau tak mahu menjamah makanan dan minuman. Pernah direkodkan bahawa Molly tidak pernah menjamah makanan dan minuman selama 7 minggu, geng. Kebanyakan doktor yang memeriksanya turut berasa hairan kenapakah tubuh gadis itu masih lagi dalam keadaan normal walaupun tanpa mengambil makanan dan minuman untuk jangka waktu yang lama. Keanehan Molly mula diperkatakan antara tahun 1866 sehingga 1875. Kebanyakan masa Molly ni boleh diperkatakan dia hanya baring atas katil dan tangan dia di atas dahi, matanya tertutup dan kakinya dibengkokkan. Apa yang menghairankan adalah dalam keadaan begitu, Molly dapat menulis surat sebanyak 6,500 surat, membuat sulaman dan menghasilkan lilin yang berbentuk bunga, geng. Jumlah tu terlalu banyak bagi seorang manusia yang hanya mampu menggerakkan satu tangan sahaja. Kisah Molly ni viral bukan kerana dia mampu hidup tanpa makanan dan minuman untuk waktu masa yang lama, tapi dia juga viral kerana dia mampu meramalkan masa depan dan dia juga mampu membaca fikiran orang. Kisah Molly ni jadi hangat serta-merta, geng, kerana Molly ni diperkatakan dia boleh melihat perkara yang gaib. Serta-merta kisah Molly ni menjadi popular dan digelar sebagai Brooklyn Enigma. Molly disebut sebagai perempuan yang mengalami kemalangan yang tragis dan bertukar menjadi ajaib. Walaupun dalam keadaan berbaring di atas katil, dia masih lagi menghasilkan ribuan surat, menghasilkan sulaman dan membuat kraft tangan. Peliknya adalah dia tak pandai pembuat semua tu sebelum kemalangan. Keadaan ini berterusan selama 9 tahun, geng, sehinggalah suatu hari dia tak sedarkan diri dan koma. Apabila dia bangun, dia terpinga-pinga dan tertanya-tanya kenapakah orang sekeliling dia ni nampak lebih tua daripada dia. Rupa-rupanya memori Molly setelah sedar ni sama seperti 10 tahun yang dulu. Apabila ditanya, dia tak ingat langsung apa yang berlaku setelah kemalangan. Termasuklah dia tulis surat, dia buat kraft tangan, semua dia tak ingat. Kemudian muncul pula kebolehan yang baru, iaitu ada kaitan dengan paranormal. Kadang-kadang mata Molly ni menjadi buta secara tiba-tiba, iaitu mata hitam dia bertukar menjadi putih. Kononnya waktu tu dia boleh melihat sesuatu dari jarak jauh, geng. Gambaran yang muncul waktu tu, dia boleh melihat perkara yang berada di tempat lain ataupun di negara lain. Dalam dunia mistik, kebolehan dia ni kita panggil the third eye. Waktu ni juga Molly menunjukkan yang dia ni boleh menjangkakan apa yang akan berlaku. Kebanyakan yang dia royak tu memang berlaku, geng. Dalam masa yang sama, dia mengembara beratus-ratus kilometer menggunakan minda dia. Dan ternyata tempat tu memang wujud, geng. Molly juga boleh membezakan warna dalam gelap dan dia boleh menemukan barang yang hilang dan dia boleh menjangkakan kilat petir di satu tempat beberapa jam sebelumnya. Dan dia juga boleh membaca buku dan surat tanpa melihat isinya. Kebolehan Molly ni boleh dikatakan viral, geng, sehingga dia dapat kunjungan daripada doktor, saintis, tok bomo,
Paderi sedia mari ni untuk menghuraikan apa yang berlaku. Kenapakah Molly ni boleh mendapatkan kebolehan begitu? Suatu hari dalam tahun 1887, Molly ni terjatuh daripada katil dan kepala dia terhantuk, geng. Beberapa hari kemudian, sains dia datang untuk melawat dia. Bila Molly sedarkan diri, Molly tanya kepada sains dia, "Awak siapa?" Suara Molly juga berubah time tu, geng. Di sini bermula pula cerita baru, geng. Personality Molly ni mula berubah-ubah. Doktor menyebutnya sebagai kekeliruan identiti. Sepanjang pemerhatian doktor ke atas Molly, doktor menyimpulkan Molly ni ada 5 karakter ataupun 5 personality yang berbeza, geng. Watak yang pertama dikenali sebagai idol, seorang yang pemarah. Watak yang kedua adalah Rosebone, iaitu seperti kanak-kanak yang berumur 6 tahun. Kemudian watak Pearl, iaitu seorang yang bijak yang suka menulis puisi. Seterusnya watak Ruby, iaitu sifat tomboy dan pemarah. Akhir sekali adalah watak Sunbeam, yang dilihat personalitinya seakan hampir dengan watak sebenar Molly. Pada tahun 1890-an, kesihatan Molly semakin membaik. Mata dia ni semakin terang dan dia juga boleh menggerakkan tangan dan bahagian tubuh atas. Dan dia juga boleh makan dan minum seperti orang normal. Namun, ketika kesihatan dia membaik, kebolehan dia pula menurun dan berkurangan. Pada tanggal 3 Februari 1916, Molly menghembuskan nafasnya yang terakhir pada usia 68 tahun. Kebolehan yang dimiliki oleh Molly itu misteri sehingga hari ini.